Saya jemput pekan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk membahaskan titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pada kesempatan ini, Patik dan seluruh warga Pekan ingin merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pamaisuri Agong, Raja Zaris Sufia, di atas pemasyuran Baginda Tuanku selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Patik juga ingin merafak sembah ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16, Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hash. Sesungguhnya rakyat jelata menjadi saksi tuanku berdua telah memayungi rakyat dengan penuh kasih sayang, prihatin, adil dan bijaksana sepanjang tempoh 5 tahun pemerintahan Digerahayu tuanku. Pertama-tamanya saya ingin menyentuh tentang skim perubatan madani yang telah dilancarkan pada 15 Jun 2023. Dalam tempoh 8 bulan dilaksanakan, kira-kira 2,500 klinik swasta yang melaksanakan program ini. Matlamat utama program ini adalah untuk mengelakkan kesesakan di fasiliti kesihatan kerjaan dan mempercepatkan rawatan untuk rakyat yang layak menerimanya. Setakat Disember 2023, lebih kurang 1 juta pesakit telah mendapat rawatan membabitkan kos sebanyak 62.5 juta. Manakala bagi tahun 2024, peruntukan untuk tujuan ini adalah sebanyak 100 juta. Baru-baru ini, pada 27 Februari 2024, pihak kerajaan telah mengumumkan pembatalan skim ini serta-merta kecuali skim ini hanya dilaksanakan di 10 kawasan fokus dan terpilih iaitu Kuala Lumpur, Gombak, Hulu Langat, Petaling Jaya, Kelang, Johor Bahru, Kintar, Timur Laut Pulau Pinang, Kota Kinabalu dan Kuching. Apakah isu dan masalah sebenarnya yang mengakibatkan kerajaan tidak meneruskan program ini secara menyeluruh bagi seluruh negara? Adakah kerajaan mempunyai cadangan semula untuk meneruskan skim ini kerana ini adalah suatu perkara yang penting untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat? Mohon pencerahan, semoga program yang murni ini dapat diteruskan demi kepentingan rakyat. Keduanya, saya ingin menyentuh tentang pendidikan vocational dan teknikal ataupun TVET. Untuk menghadapi revolusi industri 2.4.0, negara kita memerlukan lebih banyak tenaga kerja yang boleh menguasai perubahan teknologi dan kemahiran yang berterusan. Bagi melahirkan generasi muda untuk berkemahiran tinggi, untuk mencapai sasaran 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030 seperti yang digariskan di dalam RMK ke-12. Sehingga Julai 2023, sebanyak 28% sasaran telah dicapai. Keadaan semasa sekarang ialah sebanyak 1,345 institusi TVET di seluruh negara
yang membabitkan 12 buah kementerian dan 90,000 pelajar sedia ada. Peruntukan pada tahun 2024 adalah sebanyak 6.8 bilion. Isunya adalah merupakan TVET dijadikan sebagai pilihan terakhir dan wujud persepsi negatif, iaitu hanya pelajar tidak cemerlang sahaja memilih TVET sebagai kerjaya. Keduanya, ketidakpadanan gaji dan kemahiran. Oleh sebab itu, kerajaan berhasrat untuk menggubal akta gaji lepasan TVET. Syukur, insya-Allah perkara ini akan dapat direalisasikan. Seterusnya adalah ketidakselarasan tabik urus TVET, di mana 12 kementerian yang terlibat dengan TVET menyebabkan pertindihan fungsi dan matlamat. Pekan cadangkan agar agensi khusus menguruskan al-ehwal TVET dapat dibentuk bagi melaksanakan program ini secara lebih berkesan dan menggalakkan kolaborasi sektor awam dan swasta bagi mengurangkan bebanan sepenuhnya dibiayai oleh pihak kerajaan dalam mengusahakan dan menjayakan TVET ini. Menyentuh tentang pelancongan, kita memahami bahawa dalam tempoh COVID, negara kita juga mengalami kemerosotan dari segi pelancongan. Oleh sebab itu, bagi tahun melawat Malaysia 2020 yang telah dilancarkan dahulu dan ditetapkan pula semula pada tahun 2026 adalah diharapkan bahawa pelancongan di negara ini akan lebih dapat ditingkatkan. Sehingga September 2023, mengikut Ketua Perangkawan Negara, pelawat domestik menyumbang sebanyak 61.2 bilion ringgit. Pada tahun 2023, Malaysia menjadi negara paling tinggi kedatangan pelancong asing di Asia Tenggara, iaitu seramai 26 juta pelancong. Dalam memastikan keberkesanan kempen melawat Malaysia 2026 adalah dicadangkan agar fasiliti dan infrastruktur kawasan pelancongan mestilah dinaik taraf dan ditambah baik. Dan yang paling utama juga adalah hospitality dan yang berkualiti daripada pengendali pelancongan juga perlu dibentuk mulai sekarang agar ianya berkesan. Kerana apa yang penting ialah biar ada kenangan yang lebih manis daripada pelancong yang berada di sini. Kerana apa yang penting ialah maklumat dari mulut ke mulut juga daripada pelawat-pelawat ini atau pelancong-pelancong ini adalah merupakan satu juga promosi yang penting untuk negara. Oleh sebab itu, saya ingin menyarankan agar pembaharuan dalam kalender kempen pelancongan Malaysia yang merangkumi tema seperti musim pelancongan, minat dan festival dalam menarik lebih ramai pelancong domestik luar negara haruslah diterapkan dengan cara yang lebih kemas lagi. Tan Sri Yang Ketua, seterusnya saya ingin menyentuh tentang isu GST. Kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6% ke 8% mulai 1 Mac 2024 mengakibatkan impak yang besar kepada rakyat yang terpaksa menanggung beban lebihan perbelanjaan. Peniaga terpaksa menaikkan harga jualan dan perkhidmatan mereka bagi menampung kos tambahan. Naratif kenaikan SST menyebabkan kesan domino kepada rantaian perniagaan dan ekonomi negara. Tujuan menaikkan SST adalah untuk menjana lebihan pendapatan kepada negara, untuk mengurangkan beban perbelanjaan negara, meningkatkan bantuan bersasar kepada rakyat. Dan Kementerian Keuangan menganggarkan tambahan pendapatan negara sebanyak 3 bilion pada tahun hadapan menerusi kenaikan SST. Oleh sebab itu, Pekan menyarankan agar GST yang telah diperkenalkan pada awal 2015 dan dimasukkan pada Jun 2018 diperkenalkan semula, di mana charge GST pada ketika itu adalah cuma 6% yang dikenakan pada barangan atau perkhidmatan tertentu, terkecuali untuk barangan dan keperluan asas.
GST adalah pelaksana kutipan cukai yang lebih telus dan cekap sekaligus mengelakkan ketirisan hasil negara dan pelarian cukai. Menyumbang kepada lebihan pendapatan yang memberi manfaat kepada ekonomi dan perkukuh fizikal negara. Ini jelas apabila GST dilaksanakan pada 2015, kerajaan dapat memungut hasil sebanyak 27.3 bilion. 2016 sebanyak 41.2 bilion. 2017 sebanyak 45 bilion. Di kesan pemansuhan GST, pendapatan negara berkurang dengan mendadak sedangkan saban tahun perbelanjaan negara bertambah, menyebabkan kebergantungan pada hasil komoditi negara seperti petroleum. Boleh bertanya, Tuaran? Ya, sila. Saya dah dekat, sila. Yang Muhammad Pekan menyebut tentang GST dan sekarang ini kita mengamalkan SST. Adakah yang berhormat bersetuju supaya dalam proses beralih daripada SST kepada GST, kita mula dulu dengan sektor pembuatan. Sebab GST ini dia telus, dia adil dan dia juga efisien. Adakah yang berhormat bersetuju? Ya, saya bersetuju dengan pendapat itu, boleh masukkan sebahagian daripada ucapan saya. Cadangan, kerajaan perlu melaksanakan semula GST yang telah dilaksanakan di lebih 170 buah negara atau kira-kira 90% negara di seluruh dunia yang sekaligus memperlihatkan keberkesanan pelaksanaan GST. Maka ada baiknya kerajaan fikirkan semula bagi melaksanakan GST ini demi kelangsungan ekonomi negara. Tuan Yang Dipertua, saya menyambut baik dan menyokong hasrat dan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mahukan kestabilan politik dan menolak segala jenis polemik dalam politik dan pentadbiran negara. Sewajarnya kita menyokong kerajaan perpaduan yang telah ditubuhkan dan tidak mengganggu-gugat kestabilan yang telah dibina supaya kemaslahan negara dapat dikekalkan. Semua pihak sama ada dari blok kerajaan maupun blok pembangkang perlu sama-sama memainkan peranan supaya kebajikan rakyat dan kemajuan negara dari aspek politik, sosial dan ekonomi dapat kita perjuangkan sebaiknya dan bukan berkisar di semata-mata politik sahaja. Titah agung kita cakna, amanah rakyat kita jalankan. Untuk mengelakkan sebarang bencana, marilah kita pertahankan kestabilan. Pekan mohon menyokong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya